Kerja gaji 3,000. Aku kerja macam gaji 30,000. Satu cadangan, suruh aku ubah 8 kali. Ini tempat mana? Bukankah aku kerja lebih masa di syarikat? Mungkinkah aku sedang bermimpi? Kau dah mati. Ini alam bawah. Pasukan kembar hitam putih? Kau Hakim Rahman? Kau Faris Iskandar? Hahaha. Itu yang kau cakap. Itu 2 generasi lepas dah. Aku Haris Shah. Hai, aku Aiman Putra. Amir Hassan. Ya betul, aku. Masa kematian. Hari ke-14 bulan ketiga, belas tahun 2025, pukul 4.27 pagi. Punca kematian. Henti jantung mengejut akibat terlalu letih bekerja. Wah, kerja lebih masa. 62 jam berturut-turut. Wahai saudara, kau memang hebatlah. Nah, tanda tangan sini. Bawa kau jumpa Raja Alam Bawah. Wah, pejabat alam bawah kamu sekarang dah moden sangat. Guna komputer tablet pun dah. Dunia manusia kamu, bukan semua tak lepas tangan daripada telefon? Kami di alam bawah, semestinya kena ikut perkembangan zaman juga. Jomlah. Hello, pegawai urusan kematian. Berbakti sepenuh hati untuk Anda. Cadangan penjelmaan semula yang aku hantar ditolak lagi. Komisen bulan ini habis lagi. Eksploitasi kapitalis dah merebak sampai ke alam bawah ke. Lagipun kami di alam bawah ada petunjuk prestasi utama sendiri juga, mesti capai. Kalau tak, setiap mesyuarat akhir tahun pasti nombor buncit. Kami akan jadi bahan ketawa 3 alam. Pengarah Amir Hassan dah sampai. Masuklah. Apa? Mata pahala jatuh lagi? Petunjuk prestasi utama bulan ini tak dapat capai lagi? Amir Hassan ya? Lagi mati mengejut? Yang ke-89 bulan ni? Pengecaman wajah. Pergi beratur nak jelma semula. Di hadapan awak ada 31.847.924 orang lagi. Ada 30 juta orang lagi depan. Entah bila-bila sampai giliran aku. Manusia ni memang subur betul. Apalagi mata pahala dah negatif 4 juta. Sistem kadar pulangan pahala telah diaktifkan. Boleh kira jalan penjelmaan terbaik. Tambah nilai pahala alam bawah. Sistem? Alam bawah pun ada sistem. Sistem ni? Alam bawah boleh ada sistem? Sasaran, dalam 3 bulan, pulihkan pahala alam bawah. Kalau berdaya, boleh jelma semula, jadi hartawan 1.000 bilion. Kalau gagal, masuk neraka 18 tingkat. Akhirnya masuk jalan kelahiran haiwan. Jalan kelahiran haiwan? Haiwan pun tak boleh jadi dah. Kenapa kau belum pergi lagi? Tak kisahlah, cuba nasib je lah. Dulu hidup jadi kuda lembu untuk bos. Hidup depan aku nak pilih sendiri. Nak jadi hartawan besar, aku boleh buat pahala alam bawah jadi positif dalam 3 bulan. Hahaha.
Kau cuma roh si mati yang mati mengejut. Kenapa aku nak percaya kau? Langkah pertama menyertai syarikat gergasi. Memujuk. Dengan pengalaman 8 tahun aku dalam syarikat internet gergasi, tuan tahu tak apa itu? Saranan tepat berdasarkan profil pengguna dan corong penukaran. Cakap bahasa manusia biasa. Sistem penjelmaan semula. Alam bawah kamu ada masalah. Masalah apa? Tadi kamu cakap alam bawah bagi penjelmaan rawak. Macam mana sistem rawak tu? Alam bawah ada sistem penjelmaan semula sendiri. Ia kira golongan yang sedang hamil di dunia orang hidup. Kemudian sistem pilih dan agih. Roh si mati secara rawak. Manusia lahir semula sebagai manusia, haiwan lahir semula sebagai haiwan. Nampak tak? Nampak tak? Inilah masalahnya. Mekanisme penjelmaan semula alam bawah kamu langsung tak saintifik. Ini mekanisme yang diwarisi selama ribuan tahun. Kau budak mentah tahu apa? Kalau macam tu, kenapa mata pahala alam bawah boleh jadi negatif? Pelik juga bila difikirkan. Setiap kali agihan penjelmaan berlaku, mata pahala alam bawah akan berkurang. Raja-raja alam bawah terdahulu boleh tambah mata pahala dengan sertai pertandingan 3 alam dan buat derma kebajikan. Tapi sejak 300 tahun ni, roh si mati makin bertambah, mata pahala pula makin banyak hilang. Takkan boleh seimbang lagi. Sistem penjelmaan semula alam bawah kamu ni semata-mata bergantung pada nasib. Semestinya tak akan naik. Penjelmaan semula yang tepat patut diagihkan berdasarkan niat baik kehidupan sebelumnya. Orang baik lahir semula dengan nasib baik. Orang jahat lahir semula dengan nasib buruk. Kaedah kamu ni pelik pula bunyinya. Betul ke boleh jadikan pahala alam bawah positif? Sistem tak akan tipu aku. Tentulah. Mari kita cuba. Faiz Zulkifli mati lemas minum air. Aisyah Razak lalu tertimpa pasu bunga. Daniel Yusof peguam berhati hitam dibunuh oleh defendan di jalan, digigit mati. Malik Amrin pengusaha tak berkemanusiaan digigit mati anjing, dilepaskan anjing oleh penjual. Sebab kematian orang-orang ni memang pelbagai jenis rupanya. Inilah Dewan Penjelmaan Semula. Semua roh si mati beratur di sini untuk penjelmaan semula. Roh si mati tekan skrin sentuh untuk pilih identiti secara rawa, minum sup pelupa Mak Kasim. Akhirnya masuk pintu pemindahan untuk dilahirkan semula. Roh si mati nomor 38.888. Sila kecepatan urusan untuk penjelmaan semula. Mari, biar aku tengok bagaimana kamu agihkan identiti pada mereka. Aku ada duit. Jelmakan aku ke rumah keluarga orang berkaya. Penjelmaan semula ni rawak. Tekan skrin sendiri pilih. Nampaknya anak orang kaya ni. Cepatlah jelmakan aku. Rizal Yusof mengelak cukai dan menindas pekerja. Sehingga 3 orang mati akibat kerja berlebihan, sedang mengira pulangan pahala. Pilihan pertama, lahir semula sebagai manusia. Tolak 500 mata pahala alam bawah. Pilihan kedua, lahir semula sebagai hamster. Tambah 300 mata pahala alam bawah. Pilihan ketiga, lahir semula sebagai paramecium. Tambah 15 mata pahala alam bawah. Jalan terbaik, hamster yang berlari atas roda. Hamster yang berlari atas roda tu bagus juga. Sesuai betul untuk dia. Tunggu. Jadikan dia hamster. Ikut cakap dia. Nah, untuk awak, sup pelupa Mak Kasim dengan berbola berganda. Sedap gila, tahu tak? Alam bawah pun guna barangan sekali guna ke? 500 cawan sehari. Awak suruh saya basuh pinggan ke? Itu Mak Kasim, bukankah patutnya seorang nenek tua? Kenapa awak nampak muda sangat? Mak Kasim tu satu jawatan. Awak ni tak ada pengetahuan langsung ke? Mata pahala alam bawah masih negatif 4.200.000. Pahala tak berubah pun. Budak,
Awak tipu saya ke? Dah naik 300. Dah naik. Ini pertama kali. Lahir semula boleh tambah pahala. Hahaha. Jom kita tanda tangani kontrak dulu. Nampaknya sistem ni memang berguna. Mata pahala alam bawah memang dah naik. Ketua Pegawai Pelaksana Penjelmaan Alam Bawah. Ini kontrak pekerjaan. Betul. Pihak kedua akan terima 500 mata pahala setiap bulan. Selepas 3 bulan, boleh disahkan jawatan. Banyak faedah selepas disahkan. Dapat hak memilih kelahiran semula, hak menempah sub khas, hak potong giliran penjelmaan, hak melengkapkan segala penyesalan, hak bersama insan tersayang, dan sebuah villa di alam bawah. Ringkasnya, 5 hak 1 rumah. Hidup dulu, tandas pun tak mampu beli. Mati pula dapat tinggal di villa. Hidup sebagai manusia tak standing hantu. Kalau macam tu, mata pahala ini, macam mana nak guna? Semua perbelanjaan di alam bawah dibayar dengan pahala. Boleh kumpul untuk kehidupan seterusnya atau gunakan untuk melindungi sanak saudara di dunia. Bukankah kamu percaya nenek moyang melindungi dengan pahala, tak perlu sujud minta orang, boleh lindungi keturunan sendiri? Kedengaran agak berguna juga. Jadi pegawai penjelmaan membantu siapkan tugas sistem, pulihkan pahala alam bawah. Impian jadi hartawan 1000 bilion aku semakin hampir. Belum lagi dengan banyaknya faedah ini. Sungguh menguntungkan. Kamu nak tanda tangan tak? Kalau tak tanda tangan, langsung masuk jalan kelahiran haiwan. Hahaha. Cik memang pandai aplikasi ilmu. Aku tanda. Ancaman memang lebih berkesan. Aku Raja Alam Bawah, aku yang kata, susahlah nak jumpa seorang yang berbakat, mesti kekalkan. Hahaha. Hasan, zaman sekarang berkembang terlalu pantas. Alam bawah perlukan orang macam kau yang ada pemikiran internet. Mulai sekarang akulah ketua langsung kau, kerja baik-baik, pasti ada faedahnya. Janji manis lambat tapi sampai juga. Terima kasih atas sokongan pengarahian. Oh ya, kau tulis laporan paten tentang kaedah penjelmaan semula ni. Nanti aku hantar ke kayangan nak ambil hadiah. Paten? Tak payahlah paten. Mesti ada. Alam bawah dah bertahun-tahun tak menang anugerah inovasi teknologi. Aku mesti tunjuk kat puak orang tua di kayangan tu yang suka ejek aku. Sambil tu, dapat 50,000 mata pahala lagi. Hahaha. Sekarang dah rasmi kerja dah. Hari ini terus mula tugas. Masa kerja, kenalah pakai pas kerja. Kalau tak, mata pahala peribadi kau akan dipotong. Dia rakan kerja kau, Mira Kasim. Apa-apa tak faham, tanya dia. Aku nak pergi kayangan, hantar surat penyesalan. Raja Alam Bawah pun kena tulis surat penyesalan? Aduh! Memanglah, atas dia masih ada Maharaja Kayangan. Hai! Kau nak cuba tak buatanku terbaru? Teh susu boba. Sedap sangat. Mira Kasim, pewaris generasi ke-108 Mak Kasim, suka cipta sup lupa baru. Tambah air berkarbonat ke dalam sup, dapat 200 mata pahala alam bawah. Cuba tambah air berkarbonat, mesti lebih sedap. Kenapa aku tak terfikir? Kerja di alam bawah ni, ada tak perkara yang tak boleh buat? Mestilah ada. Nah, langgar mana-mana kat sini akan kena potong mata pahala. Dilarang meminta emas perak daripada roh berkeliaran. Dilarang mengugut roh berkeliaran. Hantar laporan tugas harian, bukan susah sangat pun. Kalau tak percaya, cuba buka dan tengok. Panjang lagi daripada umur aku. Kena hafal semua ni. Raja Alam Bawah boleh periksa kamu bila-bila masa? Baik, aku fokus kerja je lah.
Rosi Mati nombor 39388. Sila ke Jabatan Urusan untuk Penjelmaan. Bos, boleh tak? Minum sup pelupa ni? Lahir semula nanti. Nak guna ilmu ni, ajar budak-budak lagi. Tak boleh. Mesti minum. Suraya Sulaiman, guru desa, mati akibat jantung letih bekerja terlalu kuat. Impian, anak-anak desa. Keluar dari gunung, jalan terbaik, lahir semula dalam keluarga berpelajaran, simpan cebisan ingatan, mengajar dan mendidik, mata pahala alam bawah, tambah 450. Simpan cebisan ingatan. Boleh tambah 150 mata pahala. Buat campur sesuatu dalam sup, simpan sifar perpuluhan 1%. Ingatan, Menyalahi peraturan? Raja Alam Bawah tak ada. Hah? Faham. Terima kasih. Mata pahala tambah 450. Alamak, hari ini akhirnya siap. 500 beban kerja, akhirnya boleh balik. Dengan sistem ni, kerja nampaknya senanglah. 500 Rosi Mati sehari. Seharanya 150,000 mata pahala. Tak sampai 3 bulan. Sebulan pun saya boleh pulihkan pahala alam bawah. Tak lama lagi saya boleh lahir semula jadi hartawan 1,000 bilion. Amaran. Penjelmaan semula luar biasa. Mata pahala alam bawah ditolak 200,000. Apa dah jadi ni? Macam mana boleh potong 200,000 mata pahala? Pendahulu mulakan usaha belum siap separuh. Tiba-tiba mangkat di tengah jalan. Kini dunia terbahagi 3. Negeri itu sedang lemah dan tenat. Wak bagi dia minum sup apa? Apa yang awak beri dia minum? Cuma teh susu boba aja. Dengan tambah jeli kelapa. Ini penguat ingatan. 200%. Aduh, saya tersilap ambil. Kamu berdua, satu ubah resipi sesuka hati, satu langgar peraturan operasi, kedua-dua ditolak 500 mata pahala, serah surat penyesalan 30,000 patah perkataan. Habislah. Hari ini langsung tak dapat apa-apa pun. Rugi lagi 500 mata pahala. Alam bawah pun hutang 50,000. Sibuk sepanjang hari. Tahniah untuk saya. Semakin hampir dengan Komel. Selamat pagi. Pagi. Semalam saya berjaga sampai pukul 2 pagi. Baru habis tulis surat penyesalan. Haha. Siapa tak? Sukan 3 alam akan dibuka hari ini. Semua alam dialu-alukan sertai. Alam bawah pun ada sukan ke? Ni pun terlalu realistik lah. Tentulah. Sekarang ni, duit pahala 3 alam. Semua ketat sangat. Juara 3 alam, dapat 500,000 duit pahala. Pengarahan kita ni, demi cari duit pahala untuk alam bawah. Setiap kali sukan dia pasti sertai. Badan Raja Alam Bawah tu, kalau latih angkat berat, memang berpotensi menang pertama. Sila Rosi Mati nombor 39,399 ke Jabatan Urusan untuk Penjelmaan Semula. Daud Harun mati tua. Ada titik luar biasa, masih ada keterikatan dengan dunia orang hidup. Rosi Mati ini nampaknya ada keterikatan dengan dunia orang hidup. Mudah, dengar kata. Kamu boleh tolong Rosi Mati. Lihat keadaan dunia orang hidup. Boleh tak saya tengok apa bini saya? Buat apa sekarang? Atuk Daud, ni kena minta kebenaran pihak atasan. Saya tak ada kuasa. Alamak. Boleh tak awak tolong sedikit? Saya dah datang 3 bulan 5 hari. Dia seorang je. Saya betul-betul tak tenang hati. Atuk Daud, saya pun nak tolong. Tapi benda ni memang kena mohon dulu. Amir Hassan. Saya ada dengar satu benda yang melawan pantas istimewa. Tapi kena guna 50 mata pahala kita berdua. Lepas tu, saya boleh buatkan sup penglihatan 2 alam. Masa tonton ada 30 saat. Awak rasa saya ada mata pahala lagi nak ditolak? Alah, setiap kaki tangan tetap boleh pinjam daripada alam bawah. 1,000 duit pahala. Kalau selesaikan hajat Daud Harun, dapat 50,000 mata pahala alam bawah. Boleh tambah 50,000?
Mesti saya tolong dia selesaikan. Cuma tengok video je, patut tak ada masalah. Mira Kasim, you pasti tak akan ada masalah? Alah, dulu saya pun buat macam ni. Jamin selamat. Baiklah. 50 mata pahala, potong je lah. Cuba nasib basikal jadi motosikal. Pergi batik susu boba awak. Terima kasih banyak. Ramuan khas penglihatan dua alam. Tempahan segera, harga sama. Terima kasih, terima kasih. Selesaikan hajat Daud Harun, dapat 50,000 mata pahala alam bawah. Wah, mata pahala alam bawah ni, senang je nak dapat, ya? Pelanggan tetap pun ada. Syira Nabila, kumpulan tarian kita malam ni nak datang ke laman kecil rumah awak menari. Kali ni, awak tak boleh tolak lagi. Betul tu. Duduk sorang-sorang dalam rumah. Sunyi sepi sangat. Ramai orang baru meriah. Baiklah, sebentar saya kemas sikit. Kira Nabila, awak kata. Daud Harun pun dah lama pergi. Awak kena keluar dari kesedihan kan? Saya rasa Pak Yusof dari pasukan tarian kita taklah teruk pun. Dia pasti datang ke majlis tarian malam ni. Ha! Tak boleh. Baru 3 bulan saya pergi. Awak dah cari pakcik baru? Ini, dia dah pergi ke dunia orang hidup. Amaran! Roh si mati pecah penghalang. Ditahan 1 juta mata pahala alam bawah. Habislah. Buat masalah besar dah. Alam bawah dah hutang 1 juta mata pahala. Kalau saya dijual pun, takkan cukup bayar. Ini, saya kemas-kemas barang, pergi ke jalan kelahiran haiwan lah. Amir Hassan. Kita ni nak kena buang kerja ke? Kamu berdua ni sebenarnya nak buat apa? Apa dah jadi? Siapa bebaskan roh berdendam ni? Mata pahala macam mana? Langsung kurang 1 juta. Amir Hassan dan saya. Masing-masing gunakan mata pahala. Lepas tu bagi Daud Harun, buka satu laluan pantas istimewa. Nak bagi dia tengok isteri dia kat dunia orang hidup. Tapi entah dia nampak apa, perasaan dia terganggu sangat. Langsung lari masuk pintu pemindahan. Dia dah lari. Pasukan kembar hitam putih mana? Cepat suruh mereka kejar. Mereka sedang sertai Sukan 3 Alam. Tahniah kepada pasukan kembar hitam putih. Marga, final acara rantai pengait roh. Dijangka kembali kerja esok, sila rakan sekerja alam bawah. Beri sokongan kepada mereka. Paling tak kena masa. Adakan sukan. Sekarang ni, masa genting tak cukup orang. Kalau tak dapat kejar balik roh si mati, sebabkan kesan besar. Kamu berdua, semua pergi sekarang. Neraka ais beku terima hukuman. Kalau Daud Harun tak dapat tangkap balik, apa akan jadi? Roh si mati yang tinggal di dunia orang hidup 24 jam, banyak kemungkinan akan menjadi ganas, hilang akal, nampak orang, bunuh orang, kena cepat kejar dia balik. Kalau Daud Harun berjaya tangkap, mata pahala alam bawah boleh dapat balik tak? Boleh pulih 80%. Baik. Saya pergi kejar. Awak? Saya yang buat salah. Saya pergi tangkap Daud Harun balik. Pasukan kembar hitam putih tak ada. Pasukan kepala lembu muka kuda pun ada tugas rasmi lain. Amir Hassan, kau mesti kejar dan bawa dia balik. Kalau tak, kita semua kena buang. Mesti. Kalau selesaikan hasrat Daud Harun dan bawa dia balik dengan jayanya, hadiahnya 100 juta mata pahala alam bawah. Banyaknya. Walaupun depan ada kawah minyak pun, aku akan terjun. Harap kali ini, sistem jangan bagi tamparan dulu. Lepas tu bagi gula-gula pula. Aku cuma tak nak jadi haiwan. Itu saja. Ini alat hubung 2 alam, khas alam bawah. Buka dan klik aplikasi lingkaran 2 alam, boleh hubungi alam bawah. Ini loket jet samar. Pakai ini, boleh tukar keadaan secara rawa antara roh si mati dengan keadaan jasmani. Dalam keadaan jasmani, orang yang kenal masa hidup dulu takkan kenal kau. Ini pun biasa je. Alat hubung 2 alam ni nampak macam telefon moden. Alamak, buka aplikasi tengok, baru tahulah. Nama, Amir Hassan 1234. Mata pahala pribadi, negatif 550. Pusat beli belah alam bawah, tiada kebenaran.
Nanti jadi kaki tangan tetap, baru boleh dapat. Jangan campur tangan dengan sebab akibat dunia orang hidup. Tugas kau cari Daud Harun dan bawa dia balik. Baiklah. Pistol ini ambil. Ini barangan khas. Keluaran alam bawah. Masa genting boleh beri. Pukulan maut pada roh musuh. Bagus, ini senjata rahsia penyelamat. Penyelamat roh. Aku pasti jaga baik-baik. Sistem tunjukkan. Daud Harun muncul di rumahnya masa hidup dulu, di nomor 42 Jalanan Feng. Pergilah. Bila nak balik, pegang kuat loket Jed. Pejam mata sebut balik. Boleh balik. Baik. Kalau ada kecemasan, mesti hubungi alam bawah. Jangan risau. Alamah. Salah bagi. Ah! Itu pistol mainan anak aku. Ini baru pistol sebenar. Amir Hassan takkan apa-apa kot. Kalau macam tu kami pergi dulu. Balik kemas-kemas sikit. Malam ni datanglah menari. Boleh. Okey, kami pergi dulu. Hantar awak keluar. Daud Harun. Hari ni kawan-kawan tua aku, tengok aku sorang-sorang, nak datang rumah kita menari. Aku di sini. Cira Nabila, aku dengar semua. Awak janganlah pergi menari dengan Pak Yusof tu. Kenapa rasa ada angin? Tingkap tak tutup rapat. Sayang, awak dengar tak aku cakap? Alah Pak Yusof tu. Masa aku masih hidup dulu, setiap hari cari hela nak ajak awak pergi menari. Semua aku halang. Si tua tak baik tu, dia ada niat jahat. Oh ya, tutup tingkap elok-elok. Cuaca dah sejuk, jangan kena angin. Nanti awak sakit kepala pula. Sayang, awak malam ni jangan pergi menari ya. Dah lewat ni. Masa nak masak dah. Masak jangan letak banyak garam. Tekanan darah awak tinggi. Atuk Daud. Awak patut ikut aku balik. Aku tengok awak makan apa tengah hari. Makan apa ya? Mesti makan sambil lewa je lagi. Semalam ada sisa makanan tak habis lagi. Panaskan dan makanlah. Alah, sisa makanan tak boleh dimakan. Ayah, dah berapa kali aku cakap perut awak sakit nanti. Ayah, awak ni alah. Hai, budak alam bawah awak. Ada tak perkhidmatan mimpi? Aku nak bagi tahu dia. Ada, tapi kena dapatkan kelulusan dulu. Tak apalah, sisa makanan ni. Buang je lah. Aku nak goreng 2 biji telur. Dia dengar. Ya, betul. Goreng lembut sikit. Awak suka ke? Suka yang lembut-lembut. Awak ni dengar cakap aku. Makan elok-elok. Janganlah asyik nak jimat masa je. Atuk Daud,
Hajat awak cuma nak tengok Nenek Hassan ke? Kalau dah tengok, boleh ikut aku balik tak? Tunggu sikit lagi. Kita balik nanti. Aku ni susah sangat nak lari keluar. Nak jumpa bini aku. Habiskan hari ni dululah. Ayah. Rambut putih awak ni lebih banyak dari masa aku pergi dulu. Kenapa makan benda hambar macam ni? Alah, tengok. Tengoklah awak, kurus macam nenek-nenek. Kena makan daging sikit, tambah tenaga. Ayo, Atuk Daud ni nampaknya orang tua yang lemah lembut. Rupanya cakap tak habis-habis. Macam mana? Nenek Hassan awak tu, muda dulu cantik tak? Atuk Daud, bila awak sampai belakang saya, jalan tak ada bunyi pun, terkejut saya. Alah, saya pun harap ada bunyi lah. Cepatlah cakap. Nenek awak muda dulu, cantik tak? Nenek awak muda dulu, cantik tak? Cantiklah, hahaha. Tentu sekali. Nenek Hassan awak tu, dulu ramai yang nak kejar. Alamak, masa tu, dia memanglah paling menawan di kilang. Anak pengurus kilang pun ikut dia ke mana-mana. Macam mana awak berjaya dapatkan dia? Saya? Daya tarikan peribadilah. Budak. Janganlah awak persoalkan Atuk Daud ni. Sekarang dah tua. Tapi masa muda dulu, rupa saya pun digemari gadis-gadis. Hahaha. Bukan nak persoalkan. Budi bahasa awak sekarang pun, kalau letak dalam orang ramai, memang menonjol juga. Budak ni ada mata. Saya dulu tu memang guna kelebihan rupa ni. Hari-hari aku pergi jumpa Nenek Hassan, nak kenal-kenal dengan dia. Sikit-sikit, lama-lama jadi kenal, haha. Lepas tu aku perasan Nenek Hassan tu, dia tak tolak aku pun. Jadi aku pun perlahan-lahan berani dekati dia. Dan aku pun tukar kerja aku ke tempat sebelah dia untuk kerja sama-sama. Lama-kelamaan, wah, kami pun jadi rapat. Akhirnya, kami pun jadi satu. Jadi korang dah bersama? Hampir 50 tahun? Tepatnya, kami daftar nikah pada 20 Mei 1977, daftar kahwin. Wah, sampai hari ini, dah 47 tahun, 6 bulan 9 hari. Awak ingat sangat jelas. Awak tahu tak apa tanda cinta kami berdua? Apa? Sepinggan ladu inti kucai. Ladu inti kucai. Tanda cinta kalian berdua agak sederhana juga. Alamak, memanglah. 22 Desember 1976. Masa itu mesin di kilang kami rosak. Saya bawa pekerja pergi baiki. Nenek Hassan kamu tu, dia ketua kumpulan 2 dalam jabatan tekstil. Dia pun tinggal untuk awasi kerja. Haha. Kebetulan hari itu hari solstis musim sejuk. Betul. Hari itu memang hari solstis musim sejuk. Alamak, Nenek Hassan kamu cakap, alamak, hari ini solstis musim sejuk, kita belum makan ladu lagi. Kalau tak makan, tahun depan telinga akan kesejukan. Alamak, bila saya dengar, saya pun menawarkan diri cakap, ladu saya buat paling sedap. Jadi awak buatkan Nenek Hassan satu hidangan ladu? Tepatnya, saya buatkan untuk semua orang yang bekerja di situ, masing-masing satu hidangan ladu. Saya ni, dengan dia masa tu belum ada apa-apa hubungan. Macam mana boleh buatkan Nenek Hassan kamu seorang saja? Alamak, tak bagus juga. Kalau tersebarlah, bagi Nenek Hassan pun tak bagus. Jadilah, saya belanja semua orang, supaya semua orang dapat makan. Jadi semua orang dapat nikmati kebaikan Nenek Hassan? Jadi Encik berjaya memikat hati Nenek Hassan melalui perutnya? Ya, betul. Setiap kali saya buat, Nenek Hassan marah. Saya cuma buat sepiring ladu. Nenek Hassan tu, marahnya terus hilang separuh. Haha. Perasaan tulus murni macam ini sungguh mengharukan, sangat dikagumi. Basuh pinggan guna air panas. Jangan guna air sejuk. Nampaknya Atuk Daud bukan ada keterikatan yang kuat, cuma rindu Nenek Hassan. Nak balik tengok dia je.
Nampaknya Nenek Hasan pun hidup dengan baik. Waktu itu gedung Serbaneka baru dapat stok model terbaru. Cuma ada satu je. Saya waktu itu kumpul gaji 2 bulan, beli juga. Nenek Hasan tu kata saya buang duit. Sebenarnya dia gembira. Cuma dia sayangkan duit je. Penyepit rambut ini sangat bermakna bagi Nenek Hasan. Memang betul. Alah, ya. Kemudian hidup makin senang. Saya nih belikan Nenek Hasan banyak lagi jenis model lain. Tapi dia nih suka sangat model ini saja. Penyepit rambut rama-rama warna polos ini. Set ini cantik sangat. Nak keluar ke nanti? Cuaca luar sejuk, pakai selendang lah sikit. Dia nak pergi mana ni? Jangan-jangan nak cari pakcik lain pula? Alah, dulu-dulu saya ni. Setiap kali dia keluar, saya yang temankan. Sekarang saya dah tiada. Dia pun tak ada siapa jaga. Atuk Daud, kalau awak risau, kita ikut tengok. Baik. Kenapa awak datang sini pula? Kaki awak dah sakit. Seorang diri lari. Jauh sangat ni. Sayang, saya datang jumpa awak lagi. Saya datang teman awak borak. Awak lari jauh-jauh. Nak jumpa saya. Ayo, saya salah sangka. Sangka awak nak pergi menari dengan pakcik lain. Kalau saya tak datang lagi, situ kedekut hati ni, mesti banyak fikir pula. Nanti menangis pula. Saya mana ada menangis. Ladu ni, saya buat ikut cara awak ajar, inti dan kulit ladu. Awak cuba kali ini, rempah 5 rupa saya kurangkan. Sedapnya. Lebih sedap daripada ladu yang aku buat. Arak putih ni anak perempuan hantar dari luar negeri. Aku tahu kau suka minum arak. Cubalah minum perlahan-lahan. Arak yang bagus. Pedas. Aduh, kalau pedas jangan minum, perut kau nanti sakit. Anak perempuan ajak aku pindah keluar. Kalau macam tu, pergilah. Ada orang jaga kau. Aku tolak. Alamak, kenapa kau tolak? Kau sorang-sorang tinggal? Orang risau sangat. Kalau aku pergi, kau tinggal seorang je nanti. Kau suka sangat ikut aku. Kalau aku pergi, macam mana? Bodohnya makcik ni. Hai, kebelakangan ni, kawan-kawan aku tu selalu datang jumpa, nak kenalkan aku dengan lelaki lain. Kalau kau tahu, mesti kau kuat cemburulah. Jangan risau. Aku paling sayang kau. Sayang, kau pergilah cari. Lagipun aku dah mati. Aku tak nak jadi beban kau lagi. Daud, aku nak balik dah. Nanti aku datang lagi. Baliklah, cepat. Lain kali, jangan datang jauh-jauh. Alamak, bakul ni, tak penat ke bawah. Jangan bawa sebelah tangan je. Tukar-tukar tangan. Jangan jalan jauh-jauh, dah sampai. Lain kali ambil teksi lah. Kaki kau tu dah selalu sakit.
Pasangan tua ini sungguh mesra. Dua lagi, Rosi mati yang terperangkap di dunia manusia. Tunggu mereka berdua keseorangan, baru aku uruskan. Semua dah sampai. Sampailah, Kira Nabila. Kali ini pasukan tarian kita, semua ahli dah datang. Pak Razak dengan Pak Yusuf tu mana? Jom kita bersiap-siap. Baik, duduklah. Dua orang tu kenapa datang? Masa aku masih hidup, nak menari pun cari alasan tak nak datang. Sekarang aku dah mati. Nak ambil isteri aku pula? Nampak tak Pak Yusuf tu? Macam mana? Dia baru balik dari bandar laut beberapa tahun lepas. Masa tu, selalu tanya pasal kau. Tak best pun. Sayang, jangan kau terima ya. Pak Yusuf ni paling teruk. Suka tunjuk, sebiji jam tangan pun dah macam nak siar iklan guna pembesar suara. Tak tahu malu. Kak Bakri, janganlah nak jodohkan sembarangan. Nanti Daud Harun aku tahu, mesti cemburu. Hubungan kau dengan Daud Harun memang baik. Kalau ada orang jaga, bukan bagus ke? Betul juga cari orang. Memang baik. Aku pun tak boleh nak datang tengok kau setiap hari. Tengok Pak Razak. Tengok Pak Razak. Sejak bercerai 3 tahun lepas, tak pernah kahwin lagi. Orang pun jujur. Duit pension pun lumayan. Syarat macam ni baguslah. Pak Razak tu lagi tak boleh. Jujur apa? Hari-hari pakai suit, pura-pura sopan. Nampak? Suit ni polyester ya. Buat peluh, rambut ni pun licin berkilat. Lalat pun tergelincir. Atuk Daud cemburu macam tu? Lucu juga. Sayang, jangan buat bodoh. Dia boleh cerai. Mesti ada hal. Memang tak pandai jaga. Nak cari, carilah. Macam aku ni, atau yang lebih baik. Kak Bakri, awak datang nak menari ke? Atau nak perkenalkan jodoh untuk aku? Cukup, jangan nasihat aku. Aku seorang okey je. Hati aku ni, cuma Daud kita. Kalau tak nak cari, tak apa. Tak guna cakap banyak. Tak nak rosakkan suasana. Jom kita menari. Mari. Kak Bakri, awak balik pelan-pelan ya. Kau pun rehat dulu. Kami pergi dulu, Cira Nabila. Pelan-pelan ya. Kira Nabila. Kami kena balik. Ini aku dengan Kira Nabila. Bila menari, lagu paling kerap main. Daud, jangan lupa selalu balik tengok-tengok. Awak seorang ni, jaga diri baik-baik. Janganlah rindu sangat kat saya. Kalau sunyi, carilah mak-mak tua ni. Untuk menari, berborak sikit. Hajat Daud Harun telah ditunaikan. Dianugerahi 1 juta mata pahala alam bawah. 1 juta pahala dapat. Nampaknya Atuk Daud dah faham perasaan masing-masing. Kita pun kena balik dah. Saya pergi alam bawah tunggu dia dulu. Bila dia balik nanti, sekurang-kurangnya ada rumah. Atuk Daud, jom kita balik. Bawa Atuk Daud pulang ke alam bawah. Boleh tambah lagi 800,000 pahala. Campur dengan hadiah sukan 500,000 pahala. Maksudnya saya kurang 2 juta lagi, boleh lahir semula. Jomlah. Nak balik mana?
Siapa awak? Hahaha. Awak cuma hantu kecil alam bawah. Raja alam bawah pun panggil saya abang seperguruan. Siapa dia ni sebenarnya? Berani sangat bergaul rapat dengan Raja Alam Bawah. Saya kena cepat cari cara balik. Jangan buang masa. Awak dah terperangkap. Tak boleh balik dah. Macam mana, Buddha? Boleh lawan dia tak? Tak apa. Saya ada senjata rahsia daripada Raja Alam Bawah. Boleh selamatkan nyawa masa genting. Hahaha. Buddha, pistol modern tak berguna kat saya. Cubalah. Nanti jangan menangis minta ampun. Hahaha. Bawa pistol mainan budak-budak yang buruk. Kau nak buat lawak ke? Budak kau ambil salah kot. Hahaha. Ini benda apa ni? Senjata pemusnah dari Raja Alam Bawah cuma macam ni? Nak gelakkan musuh sampai mati ke? Jangan main-main lagi dengan pistol mainan buruk ni. Nampaknya abang seperguruanku ni pun dah nyanyuk dah. Hantar kau ni seekor ikan bilis. Alam bawah dah tak ada orang lain ke? Baiklah, hantar korang jalan dulu. Oh, habislah. Aku nak mati kat sini dah. Rumah villa di Alam Bawah pun belum dapat lagi. Yalah, telefon boleh hubung Alam Bawah. Siapa ni? Saya Amir Hassan. Tolonglah Raja Alam Bawah. Ada seorang ahli selamat nak tangkap saya ni. Habislah. Nak panggil bantuan lagi? Masa nak ucap selamat tinggal dah tiba. Sistem. Kalau tak boleh jadi hartawan besar, boleh tak bagi saya jadi anak orang kaya? Habislah. Tak ada apa-apa kan? Saya masih hidup? Itu ahli selat mata tu. Dia. Boleh elak rantai pengait roh? Bukan makhluk jahat biasa. Mari kita balik buat laporan. Perisai ni tak boleh buka. Kita tak boleh balik. Hebat juga kau. Nasib baik balik selamat. Barang yang Raja Alam Bawah bagi ni, nak balas dendam ke? Hantar saya pergi ke alam lain? Jangan marahlah. Tadi terburu-buru bagi salah. Bukannya awak balik selamat ke? Saya cakap dengan awak, kalau bukan Haris Shah sampai tepat masa, awak dah takkan jumpa saya lagi. Disahkan jawatan serta-merta. Segera aturkan pembahagian rumah. Patutlah kata, awak ni CEO Alam Bawah. Rumah kawasan sekolah elit kan? Dah bahagikan satu untuk awak, paling kuat tenaga negatif. Terima kasih Raja Alam Bawah. Baguslah orang muda ni. Fleksibel. Pengarah Yan, orang yang kami jumpa tu tak nampak macam bomoh yang betul. Saya boleh rasa kekuatannya lebih tinggi daripada saya. Dia cakap lagi, awak junior dia. Memang saya ada seorang abang seperguruan, tapi 300 tahun dulu, sepatutnya dia dah menjelma semula. Dia nama apa? Dia kata nama dia Zafran Malik. Zafran Malik memang abang seperguruan saya. Dia amalkan ilmu hitam, sembunyi-sembunyi hisap jiwa orang. Hisap jiwa? Ya. Kalau bukan Haris Shah sampai tepat masa, kami berdua hampir kena hisap oleh benda tu. Saya cakap dengan awak, barang awak ni tak guna langsung. Kalau saya hilang, siapa nak cari pahala untuk awak? Kalau awak tak dapat pahala, jawatan awak ni, awak nak kekal ke tak? Gunakan ilmu hitam perangkap jiwa. Ambil peluang tiada orang, jelma diri untuk sedut jiwa. Kalau begitu, dia dah berjaya jelma badan nyata. Betul. Jadi, dia pasti dah telan 300 rosi mati. Kalau dia adik seperguruan awak, kenapa tak tinggal di alam roh, tapi pergi kacau dunia orang hidup? 300 tahun lalu, saya dan dia bertanding jadi Raja Alam Bawah. Tapi, cadangan dia terlalu ekstrim. Tak diterima Raja Alam Bawah terdahulu. Selepas itu, sayalah yang jadi Raja Alam Bawah. Sejak masa itu, dia hilang tanpa berita. Cadangan apa? Dia berpendapat, hanya orang berkebolehan layak lahir semula sebagai manusia. Orang biasa tiada kebolehan, hanya layak lahir semula sebagai haiwan atau pokok dan bunga. Kadang-kadang, hidup manusia ni terlalu susah. Lebih baik jadi pokok atau bunga. Setelah melalui dunia orang hidup, saya rasa cadangan dia ni. Tetapi, apa ukuran yang dia guna? Dia kata, rasanya peperiksaan kemasukan universiti lebih daripada 700 markah. Oh, itu memang agak ekstrim lah. Tak bagus lah. Lebih daripada 700 markah, nak main mahjong pun. Kena lintas daerah cari geng semeja. Saya akan cari cara nak tangkap dia balik. Tak boleh biar dia kacau dunia orang hidup lagi.
Sekarang, selesaikan urusan awak. Dulu, Daud Harun, kali ini kamu lari diam-diam ke dunia orang hidup, patutlah kena hukum. Saya memang langgar peraturan. Memang patut dihukum. Nasib baik, kamu tak buat apa-apa. Perkara buruk di dunia orang hidup. Jadi hukumannya, pergi tengok 18 jenis seksaan di neraka. Selepas lahir semula, jadilah orang baik. Terima kasih, Raja Alam Bawah. Tapi Raja Alam Bawah, boleh saya mohon tangguhkan penjelmaan semula saya ke suatu masa nanti? Maksudnya, saya nak tunggu isteri saya. Ini, Alam Bawah tak ada peraturan macam ni pun, tapi sebab kamu lari ke dunia orang hidup, giliran penjelmaan semula kamu terbatal. Pergi ambil giliran dulu. Baik. Terima kasih, Raja Alam Bawah. Harisha, bawa dia pergi. Baik. Raja Alam Bawah, neraka 18 tingkat tu, ada apa sebenarnya? Ada cabut lidah, kawah minyak, pengukus suap. Kamu ni curious sangat? Nak masuk cuba ke? Tak nak. Amir Hassan, kerja kamu bagus juga. Pahala Alam Bawah naik 1 juta, tambah dengan yang berjaya dipulangkan. Dan yang terkumpul beberapa hari ini, pahala Alam Bawah sekarang negatif 1,83 juta. Itu nasib saya baik. Pengurusan pengarahan pun bagus. Kalau macam ni, tangkap roh si mati lebih berprospek. Tangkap 1 roh si mati sama nilai. Dengan 3,000 penjelmaan semula. Tangkap 3 roh, hidup mewah dengan kereta mewah dan awek cantik. Bukan dah dekat? Saya cuma nak tahu, macam mana kamu boleh dapat 1 juta pahala untuk tangkap 1 roh si mati? Tapi sebelum ini kamu tangkap roh si mati. Bukan dapat 1 juta ke? Taklah. Kami setiap orang cuma dapat 10,000. Macam mana kamu bawa balik? Roh yang mudah diajak cakap, langsung bawa balik. Yang degil, guna rantai pengait nyawa. Pukul pengsan, kemudian bungkus bawa balik. Sederhana dan kasar macam tu ke? Keterikatan yang ditinggalkan roh tu, kamu tak selesaikan ke? Mereka masih ada keterikatan ke? Kamu ni jadi Raja Alam Bawah. Ikut prosedur rasmi ke? Balik dari misi ni macam dah angin sikit. Aku berani pula persoalkan bos. Dia jangan marah, hantar aku ke neraka lagi. Aku cuma tak biasa dengan tugas. Jadi, kena selesaikan dulu keterikatan mereka, baru bawa balik. Betul. Nampaknya, sistem kadar pulangan pahala aku lebih berguna untuk tangkap roh. Bawa balik 3. Boleh buat mata pahala Alam Bawah kembali positif. Walaupun risiko besar, tapi pulangan pun tinggi. Macam mana nak tukar kerja lain? Patutlah kata kamu ni memang berbakat. Aku rasa kamu jadi pegawai penjelmaan memang membazir bakat. Maksud kamu? Sekarang Alam Bawah guna. Cara kamu untuk penjelmaan memang lebih saintifik. Tangkap 1 roh, dapat 150 mata pahala. Walaupun tak standing 300 mata pahala kamu, tapi sekurang-kurangnya nombor positif. Aku nak naikkan pangkat kamu. Naik pangkat? Tepat seperti yang saya mahukan. Saya lihat awak tangkap 1 roh si mati. Langsung dapat hadiah 1 juta mata pahala. Di sinilah kelebihan awak boleh dimanfaatkan. Jadi jawatan saya sekarang ialah bawa balik roh si mati yang terperangkap di dunia manusia. Kan masih ada keterikatan? Betul. Saya juga beri nama untuk jawatan awak ini, Pegawai Penyelesai Keterikatan. Macam mana? Berbudaya kan? Nama yang pengarah beri ini sungguh sangat sesuai. Ini memang tepat seperti yang saya mahukan. Dapat mata pahala dengan cepat. Tambahan lagi, saya naikkan gaji awak. 1,000 mata pahala sebulan. Terima kasih pengarahan. Saya lihat dah tak lama lagi. Sekarang terus pergi ke dunia orang hidup. Cari roh si mati seterusnya. Terburu-buru sangat ke? Tak boleh ke saya minum air dulu? Ini ambil, ini senjata rahsia yang sebenar. Awak pasti benda ni kali ini betul-betul boleh pakai? 100% pasti. Barulah betul. Ini cuma boleh lawan roh jahat. Contohnya abang seperguruan saya tu, tak boleh guna pada roh baik. Macam Daud Harun tu. Faham. Kalau saya jumpa Zafran Malik lagi, benda ni boleh selesaikan dia tak? Tak. Kalau macam tu, benda awak ni bukan lagi sekadar hiasan ke? 1 tembakan, mungkin tak boleh. Tapi 3 tembakan, belum tentu. Oh.
Raja Alam Bawah, bila awak cakap, jangan tarik nafas panjang sangat boleh tak? Kalau begitu, tugas yang sukar ini, saya serahkan pada awak. Saya yakin awak boleh. Alat hubung dua alam yang baru ni, awak ambil fungsi dah dibuka. Awak boleh guna mata pahala beli sendiri. $450 mata pahala aku ni, cuma cukup beli 2 barang. Sekarang ada satu Rosi mati lagi. Sudah di dunia orang hidup, terperangkap sebulan. Alamatnya Hospital Teratai. Pergi tengoklah. Baik. Ayo. Aku dah pusing-pusing, 3 pusingan dalam hospital ni. Tak nampak apa-apa pun. Maklumat Raja Alam Bawah bagi ni, boleh dipercayai ke tak? Farid Putra, sebab kematian, mati akibat kegagalan organ. Titik luar biasa. Keterikatan tak selesai, rindukan dunia. Selesaikan keterikatan, hadiah 1 juta mata pahala alam bawah. Misi dah datang. Awak boleh nampak aku? Kenapa tak pergi jelma semula? Awak manusia ke? Bukan. Kalau macam tu, awak... Aku pun dah mati. Tapi dapatlah jawatan hamba kat alam bawah. Awak ada apa yang belum selesai? Aku boleh tolong. Satu-satunya hajat aku, cuma nak temankan Sophie. Dia ni teman wanita awak masa hidup dulu? Kami berdua anak yatim. Kenal selama 16 tahun, bercinta 7 tahun. Sebenarnya, setahun lalu kami nak kahwin dah. Tapi masa tu... Doktor, dia macam mana sekarang? Awak apa hubungan dengan pesakit? Saya teman lelakinya. Dia ada saudara lain tak? Tak ada. Dia anak yatim. Cakap dengan saya je lah. Kardiomiopati dilatasi. Tahap akhir. Apa? Kamu bersedialah dari awal. Penyakit dia macam ni, mesti buat pemindahan jantung. Kalau tak, takkan hidup lebih setahun. Doktor, saya nak tanya, pemindahan jantung tu lebih kurang berapa kosnya? Kos pembedahan, anggaran kasar RM520,000. RM520,000. Itu bukan paling susah. Penderma organ untuk pemindahan jantung sangat sukar dicari. Ramai orang tak sempat dapat penderma, terus pergi. Baik. Saya faham. Terima kasih, doktor. Lepas tu penderma jumpa tak? Lepas tu, saya kerja 3 kerja sehari. Harap dapat kumpul lebih banyak duit. Kamu ni boleh ke tak? Minggu lepas, kamu dah pengsan 3 kali dah. Saya boleh. Saya pingsan minggu lepas sebab terlalu ransing, terlupa makan. Sekarang saya sihat. Tengok, saya kuat lagi. Baiklah, teruskan kerja. Tapi, jangan sampai berlaku lagi. Macam dulu, perkara pengsan tu. Ingat makan tepat masa. Kalau tak cukup, datang cari saya. Baik, terima kasih, pengurus. Tengoklah. Budak ni kenapa terlalu kuat? Teman wanitanya sakit. Perlu duit segera untuk pembedahan. Alah, tapi tak bolehlah sampai macam tu. Dah 3 bulan dia datang sini, tak pernah pun berhenti rehat. Keluarga teman wanitanya tak nak tanggung kos rawatan. Sedihnya dua-dua anak yatim. Tak ada siapa jaga, tak ada siapa tanya. Alamak, kami orang miskin ni. Mana mampu nak berubat? Farid, aku tak nak rawat dah. Tak boleh tak rawat. RM520,000. Aku, sepanjang hidup pun kami takkan dapat kumpul. Jangan risau. Aku akan cari cara untuk duit tu. Wak dah terlalu penat. Siang angkat simen, malam hantar makanan. Kadang-kadang kena tolong kerja sambilan di kedai baiki kereta. Wak tak perasan lingkaran hitam bawah mata awak dah teruk macam mana? Kalau terus macam ni, badan awak takkan tahan
Tak apa. Aku kenal keadaan. Badan aku sendiri. Kalau nak berubat kena habiskan duit sebanyak tu dan menyusahkan awak seumur hidup, lebih baik aku tak berubat. Bukan menyusahkan. Sofia Kasim, sejak awak pegang tangan aku, di rumah anak yatim dulu, aku dah janji nak lindungi awak seumur hidup. Sekarang nak ambil awak dari aku? Tak boleh. Aku takkan lepaskan awak. Lepas tu, aku asyik pinjam duit, kumpul duit. Pemindahan jantung, purata masa menunggu 6 hingga 12 bulan. Setahun cuma ada lebih kurang 300 kes pembedahan pemindahan jantung. Senarai menunggu melebihi 1,000 orang. Setahun cuma 300 kes? Kalau tak dapat macam mana? Mandur, saya Farid Putra. Ada kerja tak? Saya boleh pergi kerja? Ada. Awak ada masa tak sekarang? Barang baru sampai lagi? Ada. Tunggu ya. Saya datang sekarang. Farid Putra pengsan. Cepat angkat dia. Jangan rosakkan simen. Siapa ada kereta, cepat bawa dia ke hospital. Saya kenapa ni? Kenapa ni? Awak dah 3 bulan. Pengsan 4 kali. Kan dah cakap kena rehat. Badan awak dah mula ada kemerosotan fungsi pelbagai organ. Terutama buah pinggang. Boleh rawat tak? Perlu rawatan sistemik. Tapi awak mesti berhenti. Semua urusan awak. Berehat tenang di hospital. Tak boleh. Duit belum cukup. Masa dah tak banyak. Kalau awak terus macam ni, hidup paling lama 3 tahun. 3 tahun? Terlalu lama lagi. Doktor, kalau saya tak nak rawat, jantung saya boleh guna tak? Awak cakap apa? Teman wanita saya perlukan jantung. Jantung saya boleh guna tak? Encik Putra, hospital larang keras padanan jantung daripada penderma hidup. Awak jaga baik-baik kesihatan awak sendiri. Baik. Terima kasih, Dr. Bakri. Awak, berehatlah baik-baik. Cik Putra, kalau tak ada duit, boleh mohon bantuan guaman. Saya rasa dalam masyarakat masih ramai orang yang sudi tolong. Terima kasih, doktor. Jadi akhirnya kau dapat kumpul duit untuk rawatan? Sekarang pun, hidup sebagai manusia dah cukup susah. Mana ada tenaga nak fikirkan orang lain? Jadi pembedahan tu akhirnya tak jadi buat ke? Buat. Dan berjaya. Ya. Jantung kau. Ya. Lepas tu, aku pergi main tinju haram. Aku tak ada skill. Cuma tahan pukul je. Lama-lama aku pun belajar skill. Aku cuma mengelupur, lindung kepala. Taklah sakit sangat. Bro, kau memang lelaki sejati. Kemudian, sekali aku cedera teruk sangat, langsung masuk hospital. Kena beri notis keadaan kritikal. Dr. Bakri lagi yang rawat aku. Kali tu, akhirnya aku boleh buat padanan. Nasib baik, padanan berjaya. Tak siap. Kau tak menyesal ke? Tak menyesal. Masa aku kecil, mak aku meninggal. Ayah aku kahwin lain. Aku dibuang tepi jalan, cuma pakai nipis, suhu sebut ada bawah sifar. Kalau bukan sebab Sophie, dengan makin mahal yatim yang ambil aku balik, aku dah lama mati kesejukan. Boleh dikatakan, kalau bukan sebab Sophie, aku dah lama mati. 12 tahun ni aku curi. Sekarang masa nak pulangkan. Tapi teman wanita kau tahu tak? Yang jantung tu kau yang derma? Tak tahu. Aku tak nak dia tahu. Aku cuma harap dia boleh hidup sihat tanpa gangguan hati. Dia suka laut, suka gunung ganang. Sepanjang tahun-tahun sakit ini, semua perkara perlu dipertimbangkan. Saya harap masa depannya dapat hidup dengan baik.
Ada lagi yang nak kau sampaikan? Boleh saya sampaikan untukmu? Saya ada sesuatu di sini. Boleh tolong berikan pada dia? Boleh. Farid, doktor kata selepas pembedahan, pemulihan saya baik. Beberapa hari lagi, boleh keluar hospital. Kau sebenarnya di mana? Sofia Kasim, macam mana perasaan kau hari ini? Okeylah. Jururawat, boleh tak beritahu saya? Farid Putra pergi ke mana sebenarnya? Ini, saya tak tahu. Telefon pun tak dapat dihubungi. Bukan gaya dia buat begini. Jururawat, boleh tak beritahu saya? Siapa sebenarnya yang menerima jantung untuk saya? Adakah dia Farid Putra? Ini, hospital kami ada peraturan, kami tak boleh dedahkan maklumat penderma. Lebih baik kau berehat baik-baik. Kalau ada keperluan, tekan loceng. Jangan takut. Kemoterapi memang susah. Tapi saya akan sentiasa temankan. Kau Farid, kalau saya tak tahan lagi, tiada kalau. Mesti boleh sembuh. Lepas kau sembuh nanti, kita kahwin. Bukankah kau paling suka tepi laut? Kita pergi tepi laut. Buka kedai buku bersama. nama kedai buku itu apa? Panggil sahaja. Kedai buku Farid dan Sofia. Macam mana? Bagus. Nanti, kita pelihara seekor kucing bersama. Bila siang tak ada orang, kita bawa kucing jalan-jalan. Baik. Abang Farid, kau ingkar janji. Hai. Maaf, adakah Puan Sofia Kasim? Ya, saya. Dan Puan adalah Ya. Farid Putra hantar saya. Farid? Dia di mana? Dia sudah tinggalkan bandar ini, kata dia setahun ini. Terlalu sukar. Dia tak tahan lagi. Dia sudah pergi. Tak mungkin. Dia suruh saya serahkan ini pada kau. Dia kata kau akan faham. Ini cincin pasangan ulang tahun kelima kami. Kami janji akan tukar cincin pada hari perkahwinan nanti. Sophie, saya penat. Hari-hari tanpa harapan begini, sungguh sukar. Lupakan saya. Mulakan hidup baru. Abang Farid? Dia derma jantung untuk saya. Sebab itu dia mati. Kau tengok apa tu? Tak ada apa. Janganlah kau nak agak. Ini Farid Putra. Dia tak derma jantung untuk kau. Tak ada apa. Janganlah kau nak agak. Farid Putra ini, dia tak derma jantung untuk kau. Kenapa saya sebodoh ini? Sebelum pembedahan, dia nampak begitu letih. Esok lepas pembedahan, kau nak makan apa? Bercakap macam saya nak pergi berperang pula. Memang berperang. Tapi kali ini, kita pasti menang. Ya, pasti menang. Kita berdua akan panjang umur. Apa ni? Ini cuma baju terlalu keras. Gesel sampai jadi macam ni. Biar saya tengok. Alamak. Betul-betul tak apa. Biar saya tengok. Alamak. Betul tak apa pun. Salah aku yang sakit. Yuk pun tak jaga diri baik-baik. Muka pun pucat lesi. Aku cuma tak cukup rehat. Wah, kena rehat elok-elok. Esok bila bangun, semuanya akan baik. Lepas aku habis pembedahan, muka pertama nak nampak ialah awak. Baik. Sayang. Tutup mata. Jelas sebelum pembedahan, dia begitu pelik. Macam mana aku langsung tak perasan? Cuma dengan beberapa kata, awak nak buat aku benci awak. Farid, yuk pandang rendah pada aku. Dan pada hubungan kita 7 tahun ini. Aduh. Mira Kasim, dibagi aku secawan sup penjelmaan. Mungkin boleh guna. Amir. Ini sup penjelmaan. Minum ini boleh muncul 5 minit. Mungkin awak boleh guna. Oh, baik. Terima kasih.
Nak cakap dengan dia? Nak cakap dengan dia? Dia ada di sini? Farid, awak di mana? Awak dengar aku tak? Jawablah, Farid. Cuma 5 minit. Farid, kenapa awak tinggalkan aku? Seorang diri? Salah aku. Farid, kenapa awak tak beritahu saya? Kenapa awak nak tanggung sendiri? Kenapa awak buat keputusan sendiri? Untuk tukar jantung dengan saya? Saya dah janji nak lindungi awak. Luka di leher awak tu? Masih sakit tak? Kemoterapi awak sakit tak? Saya tanya dulu. Jadi awak jawab dulu. Tak sakit? Saya pun tak sakit. Awak tak boleh macam ni. Nanti bila saya dah tiada, jaga diri baik-baik. Jangan berjalan kaki. Tanpa alas kaki atas lantai lagi. Kurangkan minum kopi ais. Pertengahan bulan nanti. Jangan sentuh air sejuk lagi. Farid, boleh tak awak jangan pergi? Boleh tak awak bawa saya sekali? Awak seorang pun kena hidup dengan baik. Lupakan saya. Anggap saja hidup untuk bahagian saya juga. Hiduplah bersama-sama. Farid, jangan jadi bodoh macam tu lagi. Kalau jumpa lagi, si manja suka nangis macam awak ni, saya akan terus jadi bodoh. Farid. Hajat Farid Putra telah selesai. Ganjaran mata pahala alam bawah, RM650.000. Satu lagi selesai. 1 hari 1. Entah sistem boleh tak kumpulkan supaya setiap kelahiran saya jadi orang kaya. Dah setuju kan? Mister, Jom pergi. Ikut saya untuk penjelmaan semula. sampai di alam bawah nanti, boleh tak minum sup pelupa Mak Kasim? Itu susah nak kata. Alamak, you pandai buat jadual tak? Pandai. Analisis data? Sikit-sikit. Kalau macam tu, awak mungkin boleh pergi tawarkan diri pada Raja Alam Bawah. Minta jawatan kecil. Tak payah minum sup pelupa Mak Kasim. Terima kasih atas nasihat. Halo pengarah Yan. Kenapa panggil saya masa macam ni? Bagus kerja awak, Amir. Tambah lagi 100,000 mata pahala. Wah, terima kasih Raja. Tapi, ada tugas penting untuk awak. Tugas apa? Saya dah kesan Zafran Malik dekat hospital awak sekarang. Dekat sebuah gudang besar. Pergi sana habiskan dia. Siapa? Saya? Habiskan siapa? Zafran Malik. Bukan saya. Saya boleh ke? You kena percaya pada diri sendiri. Pistol yang saya bagi tu kuat. Pergi je, jangan takut. Okey, macam itulah. Halo? Halo? Saya ni orang baru. Kemarin 450 saya boleh habiskan. Roh jahat yang hebat gila tu. Otak dah masuk air ke? Awak ni... Tak apa. Awak tahu tak dekat sini ada sebuah gudang ke apa? Saya tahu. Masa hidup dulu, saya selalu angkat simen kat sana. Bawa saya pergi sana. Tunggu dulu. Nak kerja elok, kena beli alat dulu. Biar saya tengok. 450 mata pahala. Kena kira betul-betul. Sebuah rantai penghimpun roh, 5 perisai cahaya emas 25 saat, patutlah cukup. Jom pergi. Harapnya pergi ambil peluang, bukan pergi cari mati. Tak ada orang pun. Maklumat Raja Alam Bawah ni, ada silap ke? Farid Putra, balik nanti kita cakap, tak nampak apa-apa. Faham? Jom. Sejak dah sampai, jangan harap nak lari. Lepas aku telan korang berdua, aku boleh selesaikan misi aku. Di dunia orang hidup, tubuhkan sistem baru. Raja Alam Bawah, kenapa tuan datang sendiri? Serang hendap. 2 kali lagi, boleh ucap selamat tinggal pada orang tua bangka ni. Senapang buruk alam bawah kau ni, aku memang cuai. Tertipu dengan kau. Cukup cakap, tengok senapang. Tengok senapang. Bukanlah laju sangat ni. Macam mana nak lawan? Tuan guna rantai pengikat roh ikat dia? Oh ya, aku ada alatan lagi. Aduhai. Tipu muslihat kecil.
200 mata pahala aku. Alam bawah ni boleh tak pulang barang dalam 7 hari tanpa alasan? Ya! Hei! Hei! Ya, hei kejayaan kau. Buat aku marah. Cuba yang ni. Aku nak tengok cengkerang kura-kura kau. Boleh tahan lagi ke? Orang tua ni dah keluarkan kuasa besar. Tak tahu perisai ni tahan ke tak? Pecah. Kukuh betul. Tapi tinggal 3 biji mutiara. Boleh tahan paling lama 15 saat lagi. Kena cari jalan. Farid Putra. Nyawa kita berdua aku serahkan pada kau. Ingat, setiap 5 saat lempar 1 biji. Tenang, Tuan. Aku paling tepat kira-kira. Aku nak tengok cengkerang kura-kura kau ni. Boleh tahan berapa lama lagi? Woi, orang tua. Aku dengar Raja Alam Bawah cakap, kau nak ubah suai. Syarat penjelmaan semula alam bawah. Hahaha. Cara lama alam bawah tu sama rata untuk semua makhluk. Memang patut dah lama diubah. Yang kuat menang, itu hukum alam. Kau pun berminat ke? Aku rasa idea kau ni terlalu kejam. Orang tua bangka. 700 markah, kenapa tak ubah jadi? Kena menang hadiah besar, baru boleh lahir semula? Aku cakap dengan kau, kalau syarat kau ni jadi, yang pertama kena optimumkan, ialah kau ni orang tua. Budak hingusan. Berani lancang bercakap pasal hukum alam, nanti aku telan kau. Pertama aku hantar kau ke jalan kelahiran haiwan. Setiap kali dia guna ilmu, mesti bergantung pada debu terapung. Nampaknya debu terapung ni ialah senjata asal utamanya. Tuan, sekarang tinggal 1 biji mutiara. Baik. Woi, orang tua, aku nak cakap dengan kau. Dengan pahala kau ni, lahir semula jadi nyamuk pun. Sudah untunglah. Kau patut jadi ulat. Mulut lancang. Menyelamatkan 300 roh si mati. Hadiah mata pahala alam bawah, 3 juta. Tahniah, Tuan. Berjaya pulihkan mata pahala alam bawah. Hadiah penjelmaan semula dikeluarkan. Wah, kejutan yang bagus. Hahaha. Esok, aku akan menyambut kehidupan baru. Dengan wajah yang segar. Hahaha. Tuan, kenapa dengan Tuan? Tak ada apa-apa. Kita balik dulu ya. Pengarah Yan. Hai, dah balik. Memang aku tahu kau boleh buat kerja besar. Haha, pengarah Yan. Tiba-tiba begitu mesra. Aku rasa tak selesa pula. Oh, tentang Farid Putra tu. Aku suruh Haris Shah bawa dia pergi daftar maklumat. Baik. Perjalanan kau kali ini telah menambah 4 juta mata pahala untuk alam bawah. Mata pahala alam bawah bukan sahaja kembali positif, malah lebih 2 juta. Haha, puak orang tua di kayangan tu asyik tanya aku, macam mana boleh berjaya? Mahu ambil kau lagi. Aku cuma hapuskan. Zafran Malik tu lepas 300 roh si mati. Nasib baik kebetulan kenalah. Hahaha. Janganlah rendah diri. Katakanlah nak hadiah apa? Betul ke apa-apa hadiah pun boleh? Asalkan aku boleh tunaikan. Boleh. Aku nak pergi jelma semula. Apa? Kau nak jelma semula? Kerja di alam bawah ni memang penat juga. Patutlah ambil cuti sikit. Bos Hasan, pulau kecil yang bos beli dengan 130 juta ringgit tu boleh dilawati dah. Nak saya uruskan. Laluan penerbangan? Mohonlah. Baik. Hoi Amir. Cuti dah lama sangat. Masa nak sambung kerja dah. Hahaha. Baik, aku izinkan kau jelma semula. Terima kasih Raja Alam Bawah. Hahaha. Siapa kata kalau dah jelma semula tak payah kerja? Apa? Tapi saya, hidup senang saya, baru nak nikmati. Alam bawah sangat hargai kau. Sekarang kau dilantik sebagai Hakim Dua Alam. Teruskan tugas mengiring roh si mati yang tertahan. Tak. Saya berusaha keras dalam kehidupan lepas. Tujuannya supaya dalam hidup ini tak perlu kerja. Kenapa masih kena kerja lagi?